Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Hari ini cikgu akan mengajar murid-murid mengenai sains tingkatan 1 KSSM bab 1, pengenalan kepada penyiasatan saintifik, standard kandungan 1.4, kepenggunaan alat pengukur kejituan, kepersisan, kepekaan dan ralat bahagian yang pertama. Okay, kita tengok bahagian pertama iaitu penggunaan alat pengukur yang betul. Okey, cuma kita tengok apa yang Mr. Bean ni buat. Apa yang dia cuba buat ni. Dia nak ukur sebenarnya sebab dia nak buat tingkap dekat situ. Kan susah nak ukur macam ni kan? Jadi, lagi mudah kalau kita gunakan pita pengukur. Jadi, kita kenalah guna alat yang betul untuk membuat ukuran. Bukannya boleh main agak-agak. Kita pergi kepada yang pertama, A, iaitu mengukur panjang. Sebelum tu kita tengok dulu definisi panjang. Panjang ialah jarak di antara dua titik. Unit SI bagi panjang, kamu dah belajar sebelum ni, iaitu meter. Selain menggunakan meter, kita juga boleh menggunakan milimeter, sentimeter ataupun kilometer. Okey, alat dia adalah pembaris dan pita pengukur. Okey, bagi pembaris ni, contohlah pembaris, kamu kan selalu guna pembaris. Okey, pembaris ni dia ada satu senggatan kecil. Dia boleh bacaan dia sehingga satu senggatan kecil bersamaan 1 milimeter. Ataupun kalau dalam sentimeter, dia sampai sehingga 1 tempat perpuluhan. Okey, tetapi bagi pembaris ni, boleh juga berlaku ralat paralaks. Okey, ralat paralaks ni berlaku disebabkan oleh kedudukan mata pemerhati yang tak betul. Jadi cara yang betul untuk membaca pembaris meter ni, skala ni mesti berserenjang dengan kedudukan mata pemerhati. Sudut mesti 90 darjah. Okey, contoh dekat dalam gambar rajah 1.9, mata dia berada tegak dengan pembaris, baru dia dapat nilai bacaan 6 cm. Kalau mata dia ke kiri tu, serong dekat kiri tu, dia dah jadi 6.3. Tapi kalau yang mata dia serong yang sebelah kanan tu, bacaan jadi kurang pula, 5.7. Okay. Seterusnya B, iaitu menyukat jisim. Okey, apa dia jisim? Jisim sesuatu objek ialah kuantiti jirim yang terkandung di dalamnya. Okay, unit SI bagi jisim adalah kilogram. Contoh alat yang digunakan adalah neraca tuas dan neraca 3 alur. C, mengukur masa. Okay, alat yang kita guna untuk mengukur masa, biasanya kita dekat makmal kita gunakan jam rending. Okey, unit SI bagi masa adalah saat. Selain daripada saat, kita juga boleh gunakan minit, jam, hari, bulan, tahun, dekad dan sebagainya. Okey, jam rending ni sebenarnya dia dapat mengukur tempoh masa sehingga kejituan 1 tempat perpuluhan. Okey, 0.1 saat ataupun 0.2 saat. Okey, D, menyukat suhu. Apa dia suhu? Suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan sesuatu objek. Yang mana unit SI sebelum yang kita dah belajar, suhu dia punya unit SI adalah Kelvin. Selain itu, kita juga boleh menggunakan darjah Celsius. Okey, gambar rajah di bawah adalah alat untuk mengukur suhu. Yang pertama adalah contohnya termometer makmal. Ini kamu boleh dapat dekat makmal sains, selalu tengok kan. Okey, termometer makmal ni dia punya sukatan suhu sehingga kejituan 1 darjah Celsius. Maksudnya dekat sini, dekat termometer makmal ni, cara kita baca dia, contoh 30 darjah Celsius, 31 darjah Celsius, 32 darjah Celsius, macam gitu. Okey, yang kedua adalah termometer klinik. Yang mana termometer klinik ni dia punya sukatan suhu dia boleh sehingga 0.1 darjah Celsius. Ada satu tempat perpuluhan. Cuma beza dengan termometer makmal ni, termometer klinik ni bacaan suhu bermula dengan 35 darjah Celsius sehingga 42 darjah Celsius. Kenapa mula dia 35 bukan kosong ataupun negatif? Sebab termometer klinik ni dia nak sukat suhu badan. Okey, itu adalah range ataupun antara suhu badan manusia. Jadi dekat nilai dia tu 35 ke 36, ada lagi
9 nilai dekat dalam tu. Jadi dia ketepatan dia, ketentuan dia sehingga 0.1 darjah Celsius. Jadi dia boleh baca 35.1, 35.2, 35.3. Okey, itu sahaja untuk suhu. Kita pergi kepada eksplorasi sains bagi menukar darjah Celsius kepada Kelvin. Okey, macam mana cara kita nak tukar? Kita tambah nilai darjah Celsius tu dengan 273, jadi kita akan dapat nilai Kelvin. Okey, seterusnya E, menyukat arus elektrik. Okey, alat yang kita gunakan adalah ammeter, itu menyukat arus elektrik dalam sesuatu liter. Namun begitu, ammeter ni boleh juga berlaku ralat sistematik atau ralat sifar dan ralat rawak ataupun ralat parallax. Biasa kalau kita nak betulkan ralat sifar ni, kiranya macam apa yang menunjukkan kita tahu alat ni ada ralat sifar bila jarum tu dia tak menunjukkan betul-betul bacaan kosong, sama ada dia menunjukkan jarum tu lebih daripada kosong ataupun kurang daripada kosong. Cara kita nak betulkan ralat sifar atau ralat disebabkan alat tu sendiri, dekat situ ada tombol pelarasan sifar, kita boleh betulkan dekat situ. Okey, yang kedua adalah ralat parallax atau ralat rawak. Ini disebabkan mata pemerhati. Jadi untuk ammeter ni biasanya diletakkan cermin anti parallax untuk mengelakkan ralat parallax. Okey, seterusnya F, menyukat isi padu air. Okey, alat yang kita gunakan adalah silinder penyukat. Okey, silinder penyukat ni juga boleh berlaku ralat parallax. Okey, ingat lagi tak ralat parallax? Ralat yang disebabkan mata pemerhati yang tidak berserenjang dengan skala bacaan. Sama macam pembaris. Nak baca, mesti mata berserenjang dengan skala bacaan. Okey, macam mana cara yang betul untuk menyukat isi padu air? Okey, kalau isi padu air ni, kalau silinder penyukat, bila kita tambah dengan air dekat dalam silinder tu, aras air tu dia akan meniskus. Maksudnya, dia akan dia akan nampak macam bentuk U. Jadi, yang mana kita nak baca? Yang bahagian atas ke yang bahagian bawah? Kita baca yang bahagian bawah. Jadi, mata tu kena berserenjang dengan bahagian bawah aras air yang bentuk U tu tadi. Contoh dekat dalam gambar rajah ni, nilai mata pemerhati kalau berserenjang dapat 12 ml. Tapi kalau ke atas mata je, nilai je jadi 13. Kalau ke bawah pun salah, jadi 11. Jadi untuk elakkan ralat parallax, kena ingat mata kena berserenjang dengan skala bacaan. Okey, setakat itu saja buat kali ini. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua murid-murid kerana menonton video kali ini. Kalau murid-murid nak menonton lagi video ini, sila ke channel cikgu iaitu Fazlina Fazli 83. Sehingga kita jumpa lagi. Bye.